satellite pharmacy. First of all, what is satellite pharmacy? Satellite pharmacy is the extension of inpatient pharmacy which distributes the medication to the nearest wards. Dekat HRPZ, Hospital Raja Perempuan Zainab Kota Baru Kelantan, ada 4 satellite farmasi. Satellite 1, satellite 2, satellite 3 dan satellite 4. Satellite 3 ni dikhusus untuk psychiatric patients. Apa perbezaan inpatient farmasi dan satellite farmasi? Mula-mula saya akan cakap persamaan dulu. Persamaan kedua-dua ni adalah distribute medications to in-ward patients. Perbezaan dia yang pertama, inpatient pharmacy is a main distributor. It have spacious compound compared to satellite pharmacy. Maksudnya inpatient pharmacy ni lagi luas berbanding satellite pharmacy. Perbezaan yang kedua adalah dari segi location. Location inpatient pharmacy dia selalunya dekat ground floor dan berdekatan dengan store logistik. Store logistik means store yang uruskan pengeluaran dan kemasukan medical equipment. Contohnya macam surgical stuff, drugs, non-drugs. Kalau satellite pharmacy pula, dia near to the certain wards. Wards yang satellite pharmacy distribute the medications. Dekat HRPZ, ada 3 drug distribution system yang digunakan. Yang pertama, flow stock. Flow stock ni maksudnya a bulk of drugs are supplied to the treatment room in the wards. Setiap hari Ahad, Selasa dan Khamis, pharmacy assistant akan filling untuk flow stock. Maksudnya pada hari itu juga, nurse akan indent flow stock kepada satellite pharmacy. Yang kedua, unit of use. Unit of use maksudnya ubat medications to the patient tu dia dah package kepada ready to use siap-siap selama 2 hingga 3 hari. Dekat HRPZ, unit of use tu digunakan untuk weekend sahaja. Maksudnya setiap hari Khamis kita orang akan filling untuk Khamis, Jumaat, Sabtu. Dan untuk weekdays pula kita orang akan guna unit of dose. Unit of dose maksudnya medications tu package into ready to use and supplied for 24 hours. That's all from me. The workflow in satellite pharmacy consists of pharmacist, pharmacy assistant, and staff nurse. Firstly, at 8 a.m., staff nurse will send trolley and medication orders to the satellite pharmacy every day. Next, pharmacist will review the medication order and paste it on the cumulative medication record or CMR. If there is any problem with the medication order, pharmacist will contact prescriber for intervention. But if there is no problem with medication order, pharmacist can just proceed the process. After pharmacist done reviewing the medication orders, pharmacy assistant will start to prepare and fill the trolley based on the medication orders. But we must always stay alert during the filling process. Don't confuse or mistaking the medication. Always check the dosage form, patient's name, number of bed, patient's register number and ward before filling a patient's shelf. Once the pharmacy assistant finish filling the trolley, pharmacist will perform cross-checking to avoid medication error. For example, wrong dose, wrong dosage form, and wrong in-dosing calculation. Then, pharmacist will do documentation or charting for each patient. Lastly, at 12 noon, staff nurse will collect the trolley and supply the medications to patients in the ward. I will talk about the role of pharmacy assistant at satellite pharmacy. First, the pharmacy assistant role is to fill up the medication into the trolley every morning. But on Thursday, they will use unit of use distribution system to fill up the medication into the trolley. So they will fill up the medication for 3 days in a row, which are for Thursday, Friday, and Saturday. Next, their role is to fill up the medication for flow stock. In our hospital, the flow stock is only held for 3 days a week, which are for Sunday, Tuesday, and Thursday.
Another roles of pharmacy assistant is they will top up the medication on the shelf they are low in stock. This usually done every morning before they start to fill up the medication into the trolley or in the evening after they finish all their important works. Next, pharmacy assistant also will prepare labels for discharge medication or newly prescribed medication. And lastly, pharmacy assistant will indent the low stock medication from the centralized pharmacy. Ni ubat yang buat return kan, so kita kena simpan balik lah macam biasa. So kat sini kita ada injection. Kat rak sini pun kita ada injection. Kita sesuai ikut alfabet. Lepas tu dekat sini kita ada eye preparation, eye drop, semua-semua tu. Sini pun kita ada injection. Di sini kita ada suppositories, enema. Lepas tu ada enema, Defotrans, urine. Ni powder. Itu pun powder. Ni inhaler. Ada macam-macam inhaler. Sini kita ada injection lagi. Kat sini kita ada waterfall injection. Terus nak injection. Kita ada dextrose. Ni ubat tablet. Ni kita ada lotion buat cuci. Ubat minum tau. Liquid. Maksudnya cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak cerita experience saya sepanjang attach dekat setiap farmasi dekat Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru, Kelantan. Sebenarnya saya tak sempat nak attach pun dekat setiap farmasi. Hanya sempat attach dekat inpatient sahaja selama seminggu disebabkan COVID-19. Tapi tak apa, sebab inpatient dengan setiap farmasi ni sama je. Cuma setiap farmasi just extension daripada inpatient farmasi dan dia lebih kecil. Lepas tu dia hanya supply ubat dekat ward yang terdekat saja. So sepanjang attach dekat dekat situ, environment kerja dengan staff kat sana okey. Lepas tu workflow dekat setiap farmasi ni sama je dengan inpatient farmasi dari segi cara kita nak terima prescription daripada nurse, lepas tu screening, labeling, filling dan counter checking tu semua sama je. Lepas tu dekat HRPZ biasanya kita supply flow stock. Biasa hari Ahad, Selasa dengan Khamis je. Lepas tu tugas kita sebagai trainee kat sana, biasanya kita hanya buat filling dengan filling ubat
dalam troli. Lepas tu kita buat juga restock ubat, yang mana ubat yang macam dah nak habis tu kita restock. So masa kita nak filling ubat tu, kita kena teliti lah dari segi ubat, dosage dia berapa. Sebab kadang-kadang ubat ada yang ubat yang sama, cuma dosage dia yang berlainan. Lepas tu kita kena check nama patient, lepas tu katil, nombor pendaftaran pesakit. Lepas tu yang penting kita kena check katil lah, sebab kadang-kadang setengah patient nama lebih kurang sama, kadang-kadang sama. So cuma perbezaannya dari segi bin yang berlainan lah, lepas tu katil yang berlainan. So kita sebagai trainee yang paling penting kena cekap lah kerja, lepas tu cepat lah. Kalau first day tu memang biasalah kan kita lambat, sebab kita tak biasa lagi dengan environment kerja kat situ kan. So kita trainee memang kena cekap kerja, sebab kadang-kadang kalau kita salah buat memang kena marah lah kan. Tu benda yang biasa lah. Tapi lama-lama kita gain experience, benda tu dah jadi biasa. So yang paling penting memang korang kena check dos yang saya cakap tadi lah, yang dosis apa, nama patient tu memang sangat penting lah. Kalau korang salah isi je, korang kena buat balik semuanya. Lepas tu semua benda tu, filling apa tu kena siap sebelum pukul 12 lah, sebab pukul 12 tu nurse dah nak ambil ubat kan. So korang memang kena cepat lah kan. Lepas tu korang kat sana, korang memang akan belajar banyak benda lah. Ada yang ubat yang mana ada yang tablet, ada yang tak ada tablet kan. Yang ubat jenis yang ada dua-dua jenis ubat, yang IV dengan tablet, korang memang kena teliti lah. Lepas tu korang semua jangan bimbang lah, sebab staff kat sana memang akan tolong korang lah kan. Tu kita kena banyak, sebagai training kita nak belajar, so kita kena banyak tanya lah kan. So korang jangan bimbang lah disebabkan yang itu. Akhiran ataupun conclusion kepada video ni ialah Satellite Pharmacy ni adalah extension kepada e-pension pharmacy. So daripada segi workflow, environment kerja memang sama, cuma dia ada sedikit perbezaan je lah. Yang macam Satellite Pharmacy ni lebih kecil daripada e-pension pharmacy. Lepas tu dia jauh daripada substore lah. Sebab biasanya e-pension dia kena ada berdekatan dengan substore. Satellite ni dia kena berdekatan dengan workflow tu lah. Lepas tu nasihat saya dekat bakal-bakal trainee, tak kira kat mana-mana hospital, yang paling penting korang janganlah malu bertanya. Kalau korang memang malu bertanya, korang tak dapat apa-apa, memang korang lost lah. Banyakkan bertanya, sebab kat staff sana kalau korang tanya memang diorang akan jawab lah, memang diorang akan tolong korang lah. Sebab kalau first day lagi kan, kita tak tahu ubat tu kat mana, lepas tu macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. So paling penting kan tanyalah daripada melakukan kesilapan yang sebab korang tak tahu kan. Lepas tu yang second, korang kena jaga attitude lah, datang kerja on time, cara berpakaian pun memang kena betul. Lepas tu nasihat ketiga saya, korang memang kena baik, hormat staff, lepas tu cekap dan pantas, tepat buat kerja. Kalau korang buat semua ni, memang staff akan sayang korang. Kalau korang buat mistake tu memang biasalah, kalau first day lagi kan. Kita manusia memang biasa buat kesilapan. Kita akan gain experience tu daripada kesilapan yang kita buat sebelum ni lah kan. So kesalahan yang sama jangan diulangi. So kalau korang apply 3 nasihat yang saya cakapkan tadi, memang korang tak ada masalah lah kalau nak attach tu. So don't be nervous, be happy and enjoy your attachment dekat hospital. So that's all. Thank you.